Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama Nurul Balkis binti Mahmud, pemegang kad matrik D201720808669. Saya telah memilih cerpen yang bertajuk Bila Malam Bertambah Malam, karya Putu Wijaya, di mana karya ini berasal daripada tokoh dari Indonesia. Sinopsis cerpen. Cerpen ini mengisahkan tentang balu bangsawan yang telah berusia mencecah umur 70 tahun yang bernama Gusti Biang. Gusti Biang tinggal bersama seorang lelaki yang dianggap pembantunya serta seorang gadis desa yang telah diambil beberapa belas tahun yang lalu. Lelaki tersebut dikenali sebagai Wayan manakala seorang gadis desa tersebut bernama Nyoman Niti. Manakala puteri Gusti Biang yang bernama Ratu Ngurah telah meninggalkan kampung halaman selama 5 tahun kerana sedang menuntut ilmu di Pulau Jawa. Sikap Gusti Biang ini yang suka memandang golongan bawahan iaitu Nyoman dan Wayan di mana mereka seringkali diherdik oleh Gusti Biang. Bukan itu sahaja, balu bangsawan itu juga sering merendahkan status golongan rakyat biasa. Tetapi Nyoman masih setia di sisi Gusti Biang kerana niat ingin membantu balu bangsawan tersebut. Pada suatu hari, berlaku pergolakan di antara Nyoman dengan balu bangsawan yang kematian suami di medan perang. Akibat tidak tahan dengan sikap Gusti Biang, Nyoman mengambil keputusan untuk meninggalkan Gusti Biang dan Wayan. Balu bangsawan ini selalu mencaci golongan bawahan dan merasakan dirinya tidak setanding dengan rakyat biasa. Hal ini disebabkan beliau daripada golongan darah bangsawan. Malangnya, anak balu bangsawan iaitu Ratu Ngurah ini mempunyai perasaan terhadap Nyoman dan berhasrat ingin berkahwin tetapi ditentang hebat oleh ibunya Gusti Biang. Maka, berlakulah satu pergolakan di antara Gusti Biang dan anaknya Ratu Ngurah. Akhirnya, disebabkan pergolakan bersama anaknya sendiri, Wayan terpaksa membongkarkan satu rahsia yang telah disimpannya selama puluhan tahun. Ayahnya Ratu Ngurah mati bukan disebabkan berjuang demi negara tetapi menjadi pembelot ketika itu. Wayan juga menyatakan bahawa dialah yang menembak ayahnya Ratu Ngurah. Wayan juga telah mengemukakan kenyataan bahawa dialah merupakan ayah kandung Ratu Ngurah. Oleh sebab itu, Wayan menyuruh Ratu Ngurah untuk mengejar Nyoman kerana tidak mahu kejadian yang sama berlaku di antara Gusti Biang dan dirinya hanya disebabkan perbezaan darjat bangsawan di mana membuatkan mereka menderita. Melalui tragedi itu, Gusti Biang telah tersedar tentang kesilapannya yang lalu dan mula merestui hubungan Ratu Ngurah dan Nyoman Niti. Berikut merupakan jenis-jenis kritikan yang digunakan di dalam cerpen Bila Malam Bertambah Malam. Kritikan penganalisisan. Terdapat tema, persoalan, pemikiran serta teknik penceritaan di dalam kritikan ini. Tema bagi cerpen Bila Malam Bertambah Malam iaitu karya Putu Wijaya ialah ia melihat dari segi perbezaan status sosial di mana persoalan bagi cerpen ini ialah persoalan tentang darjat kebangsawanan di mana ia menyoal tentang perbezaan kasta yang dimiliki setiap warga penduduk. Yang seterusnya ialah teknik penceritaan iaitu teknik pemberian, teknik imbas kembali, teknik dialog, teknik monolog dan teknik kejutan. Terusnya ialah teknik pemberian. Teknik pemberian ialah untuk menyatakan, menceritakan atau memberitahu sesuatu perkara dengan jelas atau secara langsung. Sebagai contoh, teknik pemberian di dalam cerpen ini iaitu menerangkan tentang halaman rumah tersebut mengenai pohon sawo di halaman yang mungkin telah berumur 100 tahun, tampak kekar dan mengantuk. Yang kedua ialah teknik imbas kembali. Teknik imbas kembali ini merupakan teknik yang mengimbas kembali peristiwa yang pernah berlaku. Di dalam cerpen ini, Wayan mengimbas kembali detik-detik menjadi pejuang yang mempertahankan negara menentang NICA. Yang ketiga ialah teknik dialog. Teknik dialog ini digunakan dalam cerpen ini untuk menyampaikan penceritaan agar lebih mudah difahami dan memberi kesan kepada pembaca. Sebagai contoh, dialog di antara Nyoman memujuk Gusti untuk meminum ubat. Yang keempat ialah teknik monolog. Teknik monolog merupakan percakapan sendirian tanpa ditujukan ucapannya kepada sesiapa. Sebagai contoh, monolog Gusti Biang iaitu, si tua itu tidak pernah memenuhi tugas dengan segera. Yang terakhir ialah kejutan.
Kejutan merupakan unsur dalam sesuatu urutan peristiwa yang berlaku secara tiba-tiba dan dapat menimbulkan ketegangan perasaan. Sebagai contoh, pengakuan tentang Wayan sebagai bapa kandung kepada Datuk Murah. Di dalam kritikan penganalisisan ini terdapat perkaitan teori, iaitu teori strukturalisme, di mana ia merupakan satu percubaan untuk menerapkan teori linguistik kepada objek-objek dan kegiatan-kegiatan lain selain bahasa itu sendiri. Misalnya, untuk memahami tema kebangsawanan ataupun sistem sosial di dalam cerpen ini, pembaca perlu juga meneroka struktur lain dalam teks tersebut seperti bahasa, latar, sudut pandangan, teknik, plot dan alur cerita. Gabungan daripada keseluruhan struktur inilah yang akhirnya memancarkan kekuatan tema kebangsawanan dalam cerpen. Kritikan teguran. Teguran membawa maksud mengkritik dan memberi peringatan secara ikhlas. Kritikan teguran bermaksud pengkritik cuba memperlihatkan kekuatan dan kekurangan dalam sesebuah karya sastra. Di dalam cerpen Bila Malam Bertambah Malam ini, saya ingin mengkritik dari segi kritikan yang berbentuk teguran di mana cerpen ini memperlihatkan sisi kebanggaan seorang bangsawan. Hal ini wujud disebabkan munculnya perbezaan sistem sosial yang dilalui ketika itu. Hal ini sedikit sebanyak memberi pengaruh buruk kepada pembaca yang mempunyai pemikiran dan memandang rendah kepada sistem sosial masyarakat. Bukan itu sahaja, penggunaan bahasa yang agak kasar ini juga akan memberikan impak yang agak membimbangkan kerana mungkin menjadi ikutan kepada pembaca. Kaitan teori-teori sastra berasaskan kesan. Teori ini dikatakan sebagai teori pragmatik yang mempunyai hubungan dengan kesan praktik dan elemen psikologi manusia seperti emosi, perasaan dan mood. Memberi kesan langsung kepada pembaca cerpen ini. 3. Teori sastra berdasarkan kesan ini berkait dengan kritikan tentang perbezaan sistem sosial yang memberi kesan kepada pembaca bahawa pemikiran sebegini seharusnya tidak wujud dalam kelompok masyarakat. Bagi saya, pemikiran perbezaan sistem sosial ini sengaja diketengahkan oleh Putu Wijaya untuk membuka mata ramai pihak agar sedar tentang tingkat sosial ini seharusnya tidak perlu dibanding-bandingkan walaupun berbeza kasta. Yang terakhir iaitu kritikan sanjungan. Kritikan sanjungan bermaksud memuji karya dan pengarangnya yang menyelahkan pemikiran bernas di samping menampilkan elemen dalaman karya yang baik dan menarik. Penggunaan bahasa-bahasa yang menarik iaitu penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Bali di mana ia mampu menarik minat pembaca untuk mengkaji selidik maksud serta keindahan bahasa tersebut. Bukan itu sahaja, kritikan sanjungan ini juga boleh dilihat melalui watak Nyoman Niti di dalam cerpen ini bahawa nilai hormat terhadap orang lebih tua itu sangat tinggi dalam dirinya. Hal ini demikian kerana Nyoman Niti sangat menghormati Gusti Biang walaupun terpaksa dimaki hamun oleh Gusti Biang ketika ingin membantu Gusti Biang memakan ubat. Jadi, kritikan sanjungan ini memberikan satu pujian buat penulis kerana penceritaannya sehingga memberi kesan yang mendalam terhadap pembaca. Yang terakhir iaitu perkaitan teori di antara teori moral, iaitu menjelaskan fenomena-fenomena didaktisme, etik dan kebaikan, keindahan serta keseronokan dalam karya kesusastraan. Perkara-perkara kebaikan yang dapat membawa manusia kepada tingkat kehidupan yang baik dan menyenangkan tergolong dalam perkara moral yang baik dan terpuji. Di sini kita melihat watak Nyoman yang sentiasa menghormati orang yang lebih tua ini merupakan satu perkaitan teori moral itu sendiri. Setakat itu sahaja kritikan sastra terhadap cerpen Bila Malam Bertambah Malam karya Putu Wijaya yang boleh saya kongsikan. Sekian, terima kasih.